Kata dia penghayatan sunnah dalam kehidupan masyarakat Islam pada hari ini sudah mula berputih. Mana sudah mula berkembang dengan baik. Ya. Dan saya setuju sebenarnya dengan statement ini. Ya. Kerana kita lihat dalam perkembangan hari ini, kadang-kadang dalam urusan penyampaian agama lah ya, saya dan mana-mana ustaz sekalipun, kadang-kadang apa yang kita sampaikan, kita pun dipersoalkan. Betul tak? Kadang-kadang lah kita pun dipertikaikan. Bila kita sampaikan satu benda, kadang-kadang orang tanya, boleh jadi saya yang sampaikan, orang pergi tanyalah ustaz lain, ataupun ustaz lain yang sampaikan, orang akan tanya saya. Benda tu benda biasa. Dan kadang-kadang masyarakat kita ni bukan dia atau jemaah kita ni bukan dia mempertikaikan atau dia mempersoalkan, tapi dia nak tahu betul ke yang ustaz cakap ni. Ini berlaku. Dan tuan-tuan boleh tengok sendiri di media-media sosial, kadang-kadang berlaku banyak soalan-soalan seumpama itu. Kalau ustaz cakap pun orang tanya juga, pasal orang nak tahu, ya. Bukan nak mempersoalkan pun. Dan kadang kita sama-sama kita pun mempersoalkan juga. Kan? Saya bagi satu statement, ustaz lain pun tanyalah, soal lah. Tak apa. Dan bagi saya, ini satu sikap yang baik. Dan mungkin ini yang dimaksudkan oleh kenyataan ini. Maksud dia kata seolah-olah macam kepahaman kita beragama ni dah semakin baik. Dan kita tak nafi ini adalah hasil daripada keadaan dunia itu sendiri. Pasal dunia hari ini dah berkembang, tuan-tuan. Mungkin 20-30 tahun dulu tak berlaku hal-hal seumpama hari ini. Sebab hari ini, tuan-tuan, dalam masa beberapa second saja, satu-satu benda dia boleh tersebar cepat. Betul tak? Cepat sampai. Dan orang hari ni pun dia lebih terbuka. Sebab tu dia dan bagi saya ini satu sikap yang baik sebenarnya, ya. Ini satu sikap yang baik. Malah kalau kita lihat ulama kita seawal al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam Riyadhus Salihin, yang saya percayalah banyak masjid dan surau belajar kitab berkenaan. Tapi tak tahu siapa keduk lagi bab tu. Pasal Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dia karang buku ini banyak babnya. Buku tu ada banyak bab tu, ada ratusan bab. Jadi buku yang mesti dipelajari oleh setiap orang, bagi saya lah. Sebab tu Imam Zahabi dalam Syiar A'lamin Nubala dia pesan pada kita belajar beberapa buku, walaupun kita tak mampu nak belajar semua, sebab memang kita tak boleh nak belajar semua pun. Tapi ada beberapa buku yang kita mesti belajar katanya. Dia bersebut Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Azkar Imam Nawawi dan juga Riyadhus Salihin karangan Imam Nawawi rahimahullah. Jadi Imam Nawawi ni dia sebut dua buku. Satu dia sebut buku Al-Azkar, buku zikir. Satu dia sebut buku Riyadhus Salihin, kerana satu buku yang amat baik, kerana dia menghimpunkan semua perkara yang bersabit dengan kehidupan kita dalam semua lapangan. Ada satu bab yang disebut babut tasabbut fi ma yahkihi aw yaquluhu, ataupun bab al-hathu ala tasabbut fi ma yaquluhu aw yahkihi. Dia panggil bab kita mesti tasabbut, mesti pastikan betul-betul apa yang kita nak cakap dan apa yang kita nak sampaikan. Supaya apa? Supaya benda hak kita kongsikan, benda hak kita dapati, dia tidak orang kata apa, bercampur dengan benda-benda yang tidak betul. Itulah tujuan dia. Dia pun marilah beberapa ayat Quran dan beberapa hadis Nabi SAW. Adalah ayat Quran dia bawa. Pertama surah Al-Isra ayat 36. Kata Allah Ta'ala, la taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kana ulaika kana anhu mas'ula. Allah Ta'ala kata, la taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Kata Imam Ibn Katsir, la taqfu la taqul ma la ilma laka bihi. Allah Ta'ala kata, jangan kamu la taqfu, jangan kamu kata, jangan kamu sebut, jangan kamu masuk campur apa-apa yang kamu tidak tahu. Ini umum, ayat ini umum. Dunia baik, akhirat baik, kan? Benda yang tak sabit dengan agama baik, benda agama baik. Tapi kalau ulama kita nak sebut hak awak agama, ayat ni ada pergunakan. Pasal kalaulah benda dunia pun kita kena tahu, benda agama lebih-lebih lagi lah tuan.
Kemudian dia buat mari lagi ayat Quran, surah Qaf ayat 18, kata Allah, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tak keluar satu benda daripada mulut kita melainkan ada padanya raqibun atidun. Raqib atid lah, malaikat lah ya. Apa makna raqib? Raqib ni makna orang yang sentiasa melihat. Atid, apa makna atid? Atid ni maksud orang yang hadir. Dia sentiasa bersama kita. Jadi kembali pada yang tadi, kadang-kadang masyarakat kita ni dengan sebab keadaan dunia yang memang macam tu, yang kadang-kadang menjadikan kita ni kena lebih bersedia. Dan kita tak boleh menyalahkan masyarakat kita yang mempersoalkan kita, mempertikaikan kita, kan? Kerana mereka nak tahu apa-apa yang sampai kepada mereka dalam soal agama ni adalah perkara yang betul. Dan Allah Subhanahu Wa Taala pun memberi peringatan kepada kita. Kalau kita buka Quran, tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hujurat ayat 9. Ayat 6. Tuan-tuan sering dengar ayat ni. Di mana Allah Taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang yang beriman, jika datang kepada kamu sesuatu khabar, satu berita, satu perkara daripada orang yang fasik, maka hendaklah kamu tabayyun. Tabayyun ni tasabut tadilah, mana kena cek betul-betul. Kata Al-Imam Al-Qadhi Iyad dalam syarah Sahih Muslim, at-tabayyun ialah at-tasabut. Sama dengan Imam An-Nawawi, mana dia kata kena cek betul-betul. At-tamahhus katanya, bukan cek betul-betul. Dan kata dia, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala suruh cek dulu? Ayat ni walaupun Allah Taala sebut fasik, sebenarnya bukan fasik saja, siapa-siapa saja yang menyampaikan sesuatu kepada kita, kita kena cek dulu. Orang nak menyampaikan apa kena cek, orang hak disampaikan apa kena cek belaka. Pasal kata mereka sudah menjadi kebiasaan manusia, sesuatu apa yang disampaikan itu dia mesti perkara yang bercampur dengan hak dan batil, benda benar dan benda dusta, dia mesti bercampurnya, kan? Dan ayat ni pun turun, tuan-tuan, kerana peristiwa yang penting. Kalaulah Nabi pun boleh tersilap langkah dalam hal ni, tapi Nabi ni, tuan-tuan, kesilapan yang dia buat ada hikmah yang besar, kan? Kata Nabi ni maksum, Nabi maksum daripada dosa, tapi kesilapan manusiawi Nabi juga melakukannya. Ini di sisi majoriti para ulama, Nabi pun buat. Sebab tu dalam ayat Quran banyak Allah Ta'ala tegur Nabi. Kalau Nabi tak buat silap, Allah Ta'ala nak tegur buat apa? Hikmahnya kepada kita lah. Kenapa turun ayat tu, tuan-tuan? Pasal Nabi SAW, seumpama yang diriwayatkan dalam kitab Sunan, ada dalam Musnad Ahmad daripada Al-Haris bin Dira Al-Khuzai. Dia mari jumpa Nabi, dia masuk Islam. Dia kata, qadimtu ala Rasulillah fada'ani ila al-Islam fa aslamtu. Dakhaltu fihi aqrartu bihi faqultu ya Rasulullah arji' ila qaumi ad'uhum ila al-Islam wa ada'iz zakat. Hadis yang panjang, tapi saya sebutlah dia punya sinopsis dia tu, cerita dia. Dia kata, aku jumpa Nabi, Nabi ajak aku pada Islam, aku masuk Islam. Kemudian aku kata pada Nabi, wahai Rasulullah, bagi aku balik, aku ajak kaum aku masuk Islam. Kemudian aku akan suruh mereka bayar zakat. Aku akan kumpulkan zakat tu. Lepas tu kau hantarlah siapa-siapa datang ambil. Dia pun balik, dia ajak kaum dia masuk Islam, kaum dia pun masuk Islam, ya. Kemudian dia tunggu Nabi tak datang. Maka dia kata, aku sangka bahawa Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya telah marah padaku. Dia ingat tu, Nabi marah kat aku kot. Dia fikir lagu tu. Dia pun mengumpulkan kaumnya, lantas dia kata, jom kita jumpa Rasulullah SAW. Ya ayyuha qaumi intaliqu ila Muhammad. Jom kita pergi jumpa Nabi Muhammad. Dia pun pergi ramai-ramai. Ya. Sebenarnya Nabi SAW telah hantar seorang, nama dia Al-Walid bin Uqbah bin Harith, dah pergi. Tapi apa Al-Walid ni buat? Dia tak pergi pun. Dalam riwayat yang lain kata Al-Walid ni dengan si Al-Harith ni ada isu, ada konflik. Dia tak pergi. Bila dia balik, dia cakap kat Nabi, Al-Harith tak nak bagi dia zakat. Dan dia siap kata lagi, Harith nak bunuh dia. Innal Haritha mana'az zakah wa arada qatli. Dia kata Harith tak nak bagi zakat wahai Rasulullah.
dan dia nak bunuh aku. Oh, Nabi bila dengar itu, apa Nabi buat? Nabi menghantar tentera pergi kepada Al-Haris, dan bila tentera tu duduk kepung Al-Haris dan kaumnya, dia pun tanya, ila man bu'istum, apa kamu buat? Kamu nak pergi kepada siapa ni? Ila antalah, ilaika lah, dia kata nak pergi kepada kamu lah. Dia pun cerita gini. Dia kata wallazi ba'asahu bil haq ma laqiyani wala ra'aitu. Demi Allah, dia tak pernah datang jumpa aku, dan aku pun tak pernah melihatnya. Ya. Maka Allah Taala pun menurunkan ayat berkenaan, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Jadi samalah tuan-tuan, ya. Dalam isu yang sama, hatta Rasulullah SAW pun berkata, kafa bil mar'i kaziban ayu hadis bi kulli ma sami'a. Pasal apa saya kata tadi, sikap nak mempersoalkan, nak mempertikaikan dan nak tahu apa-apa yang disampaikan kepada kita adalah sikap yang baik, kerana ayat-ayat yang telah saya baca tadi, hatta Nabi pun banyak peringat pada kita. Antaranya dalam Sahih Muslim yang juga disebut oleh Al-Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, kata Nabi, kafa bil mar'i kaziban ayuhaddis bi kulli ma sami'a. Cukuplah seseorang itu dianggap pendusta jika dia terus menyampaikan apa yang dia dengar. Dengar saja sampai, dengar saja sampai, dengar saja sampai, dengar saja share, dengar saja tulis. Kan? Tak tahu lagi benda tu betul ke tak betul. Sementara hari ni kadang-kadang banyak benda yang tidak ada rujukan dan sumbernya. Kadang tak ada sandaran pun. Jadi orang nak tahu. Tapi tidak ada masalah sama sekali. Dan dia satu cabaran yang besar, ya, kepada kita, ya, untuk kongsi hal yang baik saja. Saya kata bagus. Kalau orang tanya benda-benda agama ni, lagi banyak tanya lagi bagus. Hatta kalau kita lihat berkembangnya ilmu agama ni hatta zaman Rasulullah pun, dengan sebab sahabat banyak bertanya kepada baginda. Tapi bezanya kalau orang tanya Nabi, of course lah Nabi tidak salah, pasal dia Nabi. Pangkat Nabi tu pun Allah Ta'ala bagi. Kan? Ilmu pun Allah Ta'ala bagi. Kita ni pasal pangkat kita pun bukan kita Allah Ta'ala bagi. Kan? Kita pergi belajar agama sikit, orang panggil lah ustaz. Ya? Mungkin ada benda yang kita tahu, tapi ada benda yang kita tidak tahu. Kan? Ya?